Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat istayqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata laylah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam subhanallah ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة أو كما قال هذا صحيح رواية البخاري. Daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, kata dia, pada satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga tidur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah. Tuan-tuan, Ummu Salamah ini salah seorang daripada isteri Nabi. Dia kata satu malam ketika Nabi giliran di rumah dia, Nabi ini suami dia, satu hari, dia kata pada satu malam yang menjadi giliran Nabi di rumah dia, tengah-tengah tidur Nabi terjaga. Bila Nabi SAW jaga, Nabi kata subhanallah, Maha suci Allah. Mādhā unzila laylah minal fitan. Nabi kata, apakah satu fitnah yang Allah nak turunkan pada malam ini? Maksudnya, apakah satu fitnah yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak timpakan kepada umat dia ni? Wa mādhā futiha minal khazāin. Nabi kata, dan apakah satu pintu perbendaharaan, pintu kekayaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak buka kepada umat dia ini? Kemudian Nabi SAW kata, dia kata, ayqizu sawahibatil hujr. Nabi kata, tolong Ustaz, digerak semua pemilik bilik-bilik yang ada. Al-Hujr makna dia satu bilik. Al-Hujurat ada nama surah dalam Quran, surah Al-Hujurat. Itu plural, kata jamak kepada bilik, maknanya bilik-bilik. Maknanya merujuk kepada rumah-rumah yang menjadi tempat tinggal isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tengah tidur, tiba-tiba Nabi terjaga. Nabi sebut subhanallah. Lepas itu Nabi kata, apalah satu fitnah Tuhan nak buat main dekat umat aku ni. Lepas itu Nabi kata, apakah satu pintu kekayaan yang Allah nak buka kepada umat aku ni? Lepas itu Nabi kata kepada orang ada-ada ni, dia kata, ayqizu sawahibatil hujr. Nabi kata, tolong siapa-siapa pergi gerak semua isteri dia ada tidur ni, pergi gerak semua suruh bangkit. Maksudnya ialah bangkit semaya.
Farubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Kata Nabi SAW, berapa ramailah orang yang di atas dunia hidup mewah. Kasiyatin fid dunya maksudnya berpakaian mewah, maksud di atas dunia. Wa ariyatin fil akhirah, tapi hari akhirat esok dia tak ada baju pun nak pakai. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, apa yang menjadi satu bimbang kepada Nabi SAW 1400 tahun dulu, hari ini sudah jadi kenyataan. Fitnah yang menimpa umat akhir zaman ini sangat dahsyat. Kalau dulu permusuhan berlaku antara kafir dengan Islam, hari ini Islam bunuh Islam. Lagi dahsyat. Kalau dulu yang berlaku pada zaman Nabi SAW ialah kuat kafir Quraisy bunuh orang yang masuk Islam, yang ikut Nabi. Hari ini apa yang jadi pada hari ini di Syria, orang Islam bunuh orang Islam. Hari ini apa yang jadi di Mesir, orang Islam bunuh orang Islam. Fitnah yang Nabi cukup takut, Nabi tengah tidur, Nabi terkejut jaga. Nabi sebut, apakah satu fitnah Tuhan nak buat main dekat umat aku? Hari ini kita tengok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau tuan-tuan buka YouTube tengok pembunuhan di Syria, macam yang disebut oleh hadis Nabi SAW, kata di akhir zaman ada manusia kerana nak mempertahankan agama, kepala dia digergaji belah dua. Hari ini jadi. Yang sedihnya yang pegang gergaji mengaku Islam, yang digergaji tempuk sampai putih juga Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan hadis yang kita baca tadi, Nabi bila terkejut jaga, dia sebut subhanallah, dia sebut kata apa fitnah Tuhan nak buat main dekat umat dia. Dan Nabi sebut kata apakah bentuk kekayaan yang Tuhan nak limpahkan kepada umat dia, yang akhirnya menyebabkan umat dia tinggal agama. Sebagai nak mengatasi masalah tu, cara untuk nak mengatasi masalah tu, Nabi SAW kata, ayathiru sawahibatil hujr, bergerak semua ada tidur, suruh bagi semayang. Kita akan main pada satu keadaan tuan-tuan, di mana pada keadaan itu tak ada siapa boleh tolong melainkan Allah. Macam tu tadi lagi. Pagi-pagi tadi dia bagi tahu kata tentera Mesir cuba untuk nak meranakkan keseluruhan Rafah di Mesir ini. Dia ranakkan semua sekali dengan satu tujuan lagi. Apa dia? Kerana dia nak memusnahkan satu tanah, satu laluan bawah tanah yang menjadi laluan orang Islam Mesir membantu orang Islam di Gaza. Laluan penting untuk nak masukkan barang, untuk nak membantu orang Islam di Gaza daripada tekanan Yahudi. Yang diranakkan kawasan itu ialah orang Islam Mesir. Dahsyat. Benda yang berlaku ini benda yang dibimbangi oleh Nabi SAW. Hari ini jadi kenyataan. Bila main keadaan sudah jadi macam ni, tak ada apa. Umat Islam dari 1.5, 1.6 bilion orang satu dunia, tak boleh buat apa. Habis buat, boleh bangkit, lepas jemaah, berimpun, satu orang bercakap, bakar semangat, lain takbir. Tak kata ya. Lagi lebih daripada tu, berlawak ramai-ramai berimpun di depan kedutaan Mesir, protes, bagi tahu tak puas hati, bagi memorandum, tak kata je. Tapi apa yang duk jadi juga. Maknanya apa Nabi SAW kata, ayatizu sawahibatil hujr, digerak bertidur bangkit, boleh tolong ni Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dia main satu keadaan, dia main satu tahap, kita ni jadi helpless. Kita jadi tak ada orang boleh tolong. Melainkan nak tolong kita ni Allah saja. Nak boleh kemai bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Allah nak tengok kita ni betul-betul solid, ikhlas dengan dia. Dia main bantuan macam mana yang main kepada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Tapi Nabi SAW kata manusia ni farubba kasiyatin fid dunya aliyatin fil akhirah. Tapi yang kata manusia ni ada atas dunia hidup senang lenang, lupa kepada agama, lupa Allah. Di hari akhirat esok pakaian pun tidak ada. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Alqamah radhiyallahu anhu, kata dia, sa'altu ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Qala qultu ya ummul mu'minin kaifa kana 'amalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Hal kana yakhussu shay'an min al-ayyam? Qalat la, kana 'amaluhu diman. Wa ayyukum yastati' ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'? Atau kama qala, hadis sahih riwayat Muslim. Daripada Alqamah radhiyallahu anhu, kata dia, aku pernah tanya Aisyah ummul mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alqamah kata, aku tanya, ya ummul mukminin, wahai Aisyah, kaifa kana amalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Alqamah tanya Aisyah, dia kata, ya Aisyah, Nabi ini, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, amal dia macam mana? Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ibadat dia macam mana? Hal kana yakhussu syai'an min al-ayyam? Alqamah kata, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seorang manusia yang dia cari hari-hari tertentu untuk pulul ibadah? Adakah Nabi jenis itu? Adakah Nabi ini jenis manusia yang seasonal, manusia yang bermusim dalam beribadah? Adakah Nabi SAW ini satu orang manusia yang pada bulan puasa, ibadat dia cukup hebat, habis puasa, ayah subuh dia? Macam tidak. Alhamdulillah pada puasa tu bukan salah. Jangan tinggal bila habis puasa. Itu dia. Kalau sepanjang bulan puasa kita tak pernah miss tahliyah subuh, jangan dapat puasa dengan buat. Jangan dalam bulan puasa kita tiap malam selepas puasa tinggal langsung. Jangan dalam bulan puasa kita tidak pernah miss witir. Jangan bila habis puasa tidak ada witir lagi dalam hari-hari kita. Apabila Alqamah tanya Aisyah, dia kata, kaifa kana amalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana ibadah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal kana yakhussu syai'an min al-ayyam? Adakah Nabi ini dia buat ibadah, dia khususkan hari-hari tertentu untuk dia buat ibadah? Qalat la. Aisyah kata, tak, Nabi tak macam tu. Nabi bukan bulan puasa saja dia pulur. Nabi bukan malam Jumaat saja dia pulur. Nabi bukan tunggu hari-hari yang tertentu saja dia nak pulur buat ibadah. Kana amaluhu dima. Adalah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dima, dawam, konsisten, sentiasa. Nabi SAW amal ibadat dia sama, tidak kira bulan, tidak kira hari yang tertentu. Sebaliknya Nabi SAW dia macam tu aja dia. Benda-benda yang dia doakan orang suruh buat, dia buat.
Nabi SAW kana amaluhu dima. Adalah amalan Nabi SAW itu konsisten, istiqamah. Wa ayyukum yastati' ma kana Rasulullah SAW yastati'. Aisyah kata, guna apa satu? Dia kata Nabi SAW ni, apa yang Nabi buat tu hampa mampu buat. Nabi ni bukan Superman. Nabi ini dia innama ana basyarun mithlukum yuh. Aku adalah manusia biasa serupa macam hampa. Nabi kata. Nabi bukan malaikat, Nabi manusia. Macam mana kita, macam tu Nabi. Cuma Nabi dipelihara Allah, dia maksum. Tapi dari segi tenaga, dari segi keberat, dari segi kemampuan untuk ibadah, macam mana Nabi buat, kita boleh buat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata adalah Nabi SAW itu satu orang yang dima, satu orang yang ibadat dia konsisten, sentiasa macam tu aja. Wa ayyukum yastati' ma kana Rasulullah SAW yastati'. Kalau Nabi boleh buat, hamba boleh buat. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Itu benda yang kita kali lupa ialah pesan Nabi supaya kita selalu doa. Doa yang maksurah, doa yang sabit daripada Nabi SAW. Apa dia? Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Tiap-tiap kali lepas sembahyang dia doa, Allahumma a'inni ala zikrik. Ya Allah, tolong aku untuk mengingati. Minta dekat Allah, ya Allah, tolong saya supaya saya tiap saat, tiap waktu, tiap ketika ingat kepadamu ya Allah. Wa syukrik, tolong saya untuk jadi manusia yang berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, ya Allah, tolong saya supaya saya ni dalam hal ibadat sentiasa elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian yang dikatakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka dengan kerana itu, dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, adha'a minha kullu shay'. فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا، أو كما قال hadis sahih riwayat Ibnu Majah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadam Nabi 9 tahun, khadam Nabi. Nabi mai Madinah, dia kecil. Mak dia pergi jumpa Nabi, suruh Nabi ambil dia, terima dia sebagai khadam Nabi. Dia cerita, dia kata, lamma kana al-yawm allazi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dia kata, aku walaupun masih budak-budak, tapi aku boleh ingat hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Madinah. Hari Nabi hijrah. Nabi sampai di Madinah tu, dan penduduk Madinah di border, di sempadan Madinah bernasyid, Tala al-Badru alaina, telah muncul kepada kami Al-Badru, bulan menambah. Anas sendiri kata, aku budak lagi, tapi aku boleh ingat benda. Lamma kana al-yawm, adalah pada hari allazi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, pada hari Nabi masuk Madinah tu, adha'a minha kullu shay'. Dia kata, aku boleh ingat lagi, bumi Madinah ni jadi bercahaya. Adha'a, dan segala orang pun nama anak Dhiyauddin, Dhiya, dia berkata adha'a, Dhiya maksudnya cahaya memancar. Nama Dhiyauddin, cahaya agama yang memancar. Anas kata, dia kata,
kata pada hari Nabi mai ke Madinah tu, hari pertama Nabi masuk Madinah tu, aku boleh ingat lagi, Al-Dha'a minha kullu syai'. Dia kata terang benderang bumi Madinah ni, segala sesuatu menjadi bercahaya. Betul tak? Kita tahu betul dalam YouTube ada peluang gambar. Jadi di Masjid Nabawi, gunanya ada satu orang duduk di hotel. Masa waktu azan tu dia nak turun pergi semayang tu, sambil dia tengok daripada tingkap pilih hotel dan tengok Masjid Nabawi. Main azan kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cahaya naik daripada Masjid Nabawi. Dia ambil gambar kata dengan handphone, ambil gambar. Nampak cahaya ni. Benda tu betul tak betul, orang iman tak memang dalam surah Allah. Tapi kalau betul satu karamah Nabi SAW. Tapi Anas bin Malik, dia kata aku tak boleh lupa benda ni. Duduk teringat-ingat. Dia kata hari pertama Nabi masuk main ke Madinah ni, segala sesuatu yang ada di Madinah ni nampak bercahaya. Falamma kana al-yawm alladhi mata fihi. Tapi dia kata pada hari Nabi wafat. Pada hari Nabi SAW wafat, Azlama minha kullu syai'. Dirasakan Madinah ini gelap gelita, hilang sering, hilang cahaya. Adanya Nabi itu dengan tak adanya Nabi itu ketara. Adanya Nabi itu umpama membawa cahaya, tak ada Nabi ini umpama alam sudah gelap gelita. Macam tu sahabat masa. وَمَا نَفَضْنَا عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْأَيْدِي حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا. Kata Anas bin Malik, belum pun sempat bersih tangan kami ini daripada tanah pupuk Nabi yang kami bawa ke bumi kami, hati kami sudah terasa hambar sekali. Ini nak lepas Nabi ini masuk dalam diam ke bumi Nabi itu, naik daripada diam ke tanah di tangan ni, tanah pupuk Nabi ni tak hilang lagi. Hati ni dah sunyi lah. Hati ni dah rasa kehilangan lah. Hati ni dah rasa tak ada orang kita. Macam tu sahabat rasa. Demikian yang kata Nabi SAW, manusia ini cukup istimewa. Istimewa dia ni dirasai oleh semua sahabat yang ada di kelilingnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita boleh jadi macam Nabi, cukup baik. Tak boleh pun kita jadi tak sahabat Nabi, sangat-sangat baik. Tak ada pun kita jadi orang yang cintakan Nabi, sudah cukup baik. Mudah-mudahan Allah bantu kita dalam mencapai keinginan kita itu, insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Tafsir Nurul Ihsan jilid 2, kita masih di dalam tafsir surah An-Nahl. Surah An-Nahl, muka surat 302. Muka surat 302. Kita dah baca dah ayat akhir kita dulu pada bulan 3 rupanya. Kita cerita dulu tentang apa? Cerita tentang orang kafir yang suka buat main-main. Orang kafir yang suka buat main-main dengan Nabi SAW dan suka buat main-main dengan Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Itu kita baca bulan 40. Sehingga kan dalam Quran yang kita baca pada bulan itu dia kata wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Bila ditanya kepada kafir Quraisy apa yang Tuhan buat turun dekat Muhammad, sambil main-main dia berkata asatirul awwalin. Cerita apa? Itu cerita dongeng dia. Punya buat main-mainnya kafir Quraisy ini kepada Nabi SAW, sehingga Quran yang Allah buat turun kepada Nabi itu dia berkata asatirul awwalin, cerita dongeng. Dia berkata dan bergelak-gelak sama-sama mereka. Dalam baca dalam ayat 25 itu Allah kata
kata walaupun mereka nak kata apa juga kepada Nabi, kepada Quran, hatta kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun, Tuhan kata jangan tak mereka, aku cuma nak tunggu kiamat aja. Tuhan kata mereka ni, mereka nak buat main-main macam mana pun, mereka nak pemain Nabi ke, mereka nak pemain Quran ke, mereka nak pemain aku, Allah Subhanahu wa taala sekalipun, Tuhan kata jangan tak mereka, aku tunggu kiamat. Pasal apa? Bila mai saja hari kiamat, ini ayat 25 yang kita baca dulu. Bila mai saja kiamat, Tuhan kata, aku akan suruh mereka yang buat main-main ni bertanggungjawab di atas setiap patah perkataan mereka, menghina Allah, menghina Nabi dan menghina Quran. Tuhan kata jangan ingat apa yang mereka kata tu lepas minta tu saja. Bila mai ada hari kiamat, seorang-seorang aku akan minta suruh mereka bertanggungjawab di atas apa juga yang mereka pernah kata kepada Allah, apa juga yang pernah mereka kata kepada Nabi, dan apa juga yang mereka pernah kata kepada Quran. Mereka akan disuruh bertanggungjawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah abang benda ni dekat kita apa dia? Nak suruh hati kita ni berubah. Kadang-kadang orang kata ustaz, Tuhan ni tak tahu kan ni Sisi ni jahat. Oh, dekat Sisi. Sisi ni bukan chief clerk. Sisi ni nama dia. Sisi kan orang dulu kalau dia pejabat Sisi itu short form kepada chief clerk. Sisi chief clerk daripada ni kami punya Sisi ni. Jahat sebab dia chief clerk. Nama sudah Abdul Fattah As-Sisi. Apabila Morsi menang pilihan raya presiden, Morsi pecat. Jeneral tentera ada yang juga merangkap Menteri Pertahanan, Morsi pecat dia. Pasal apa? Tak mungkin Morsi boleh bekerjasama dengan dia sebab dia orang yang sangat taat kepada Mubarak. Pecat dia, ambil dia ni, ambil Abdul Fattah As-Sisi. Pasal apa yang Morsi pilih dia? Sebab semasa pemerintahan Mubarak, dia ni dilihat berhaluan diri. Dia ni dilihat sebagai satu susuk tubuh yang religius. Abdul Fattah As-Sisi ini dilihat oleh Mubarak sebagai satu orang yang religius, satu orang yang beragama kuat. Maka kerana dia dilihat macam tu, Mubarak tak suka dia. Dia biasa ditukar ke sana sini dan sebagainya. Dia dilihat sebagai satu orang yang pro kepada ikhwan muslimin. Dia bila Morsi naik, dia nampak inilah orang yang patut dia letak di sini. Dia menjawab jawatan tinggi di dalam tentera dan dia kelihatan warak. Kelihatan warak. Ambil dia buka bodoh. Tengok-tengok, dia jadi lebih teruk daripada ada sebelum ni. Nak buat postmortem tentang isu Mesir ni saja tuan-tuan, buat sebelah kali forum tu nak habis. Tengok daripada berbagai-bagai angle apa yang berlaku ni. Berbagai-bagai angle orang boleh tengok dan kupasan boleh keluar daripada berbagai-bagai sudut. Pokok pangkalnya apa? Ini sunnatullah. Apa yang berlaku ini adalah sunnatullah. Benda yang berlaku dah dulu dan akan terus berlaku sehingga menjelang kiamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita dah tengoklah dalam tafsir yang kita baca pada bulan-bulan lepas. Sampailah ayat 26, Allah Subhanahu wa taala bawa mai satu cerita tentang umat dulu yang buat jahat kepada nabi-nabi mereka. Kemudian dicontohkan dia dalam surah An-Nahl ini, cerita tentang Namrud. Namrud satu raja hebat yang cukup zalim, yang cukup kejam. Zalim dia ni sampai ke tahap apa? Dia tangkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tangkap dan dia hukum bakar. Sudah. Bunuh ni satu jenayah yang cukup dahsyat. Cara bunuh itu melambangkan dahsyat jalan sana. Bunuh itu sudah salah besar. Tapi kalau dia ambil pistol, dia shoot betul di tengah kepala, sebiji peluru mati, itu pun dahsyat. Tapi dia ambil gergaji karang, dia gaji teguk, itu lagi dahsyat. Namrud dalam menghadapi Nabi Allah Ibrahim AS, dia
dia lepak usul api. Dahsyat dia ni. Tiba bantuan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kata, ya nar kuni bardan wassalamun ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan selamat kepada Ibrahim. Selamat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak cukup dengan itu, Namrud tidak cukup dengan itu. Dia main sampai satu tahap, bukan sahaja Nabi Ibrahim itu nak dimusuhi oleh dia. Dia nak memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Pasal dia mengaku di depan ayat dia kata, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan apa yang maha tinggi. Itu dia memang cukup dahsyat. Maka dalam tafsir yang kita baca pada bulan itu ni, dia buat satu sarh. Sarh. Orang putih kata huge building, satu bangunan yang besar dan tinggi dia buat. Dan ulama-ulama tarikh, ulama sejarah kata benda ni berlaku di sebuah negeri dipanggil Babil, ataupun dalam bahasa kita Babylon. Dalam bahasa sejarah lama dan dalam bahasa tafsir dia sebut negeri itu negeri Babil. Ahli sejarah kata negeri Babil itu ialah Babylon. Kita buat talk dulu. Lagi buat Babylon buat. Kalau saya Ustaz Bollywood, saya punya tidak dulu. Tapi sebab tak Bollywood, maka saya tak jadi. Tu lagu River of Babylon tu. Ni Babylon ni punya hebatnya. Rupa-rupanya dia negeri peninggalan Namrud. Dia buat satu bangunan hebat dengan foundation. Sampai dalam Quran kita baca dalam ayat yang lepas, Tuhan kata fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id. Satu bunyan, satu bangunan yang dibuat minal qawa'id. Qawa'id di foundation. Yang asasnya foundation bangunan itu cukup kukuh. Dibuat satu, Namrud ni, dia buat satu bangunan yang cukup besar, yang cukup tinggi, dengan mengambil kira faktor engineering, dengan mengambil kira faktor foundation dan qawa'id yang cukup kukuh. Tujuan dia buat bangunan itu tak ada lain, melainkan dia nak naik di puncak bangunan tu, dia nak challenge Allah dan juga penduduk langit. Sudah saat itu yang ni generasi siku lari kalau jadi dia tahu lagi dia kata aku tak tahu jadi ni. Allah Subhanahu wa taala kata fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id fakharra 'alaihim as-saqfu min fawqihim wa atahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Dia buat bangunan yang begitu hebat, huge building, naik pergi duduk di puncak dulu cari Tuhan nak lawan. Allah hantar angin puput di bahagian qawa'id, di bahagian asas bangunan yang bawah tu puput tumbang, atas jatuh dan dedam. Nak lawan dengan Allah Subhanahu wa taala, begitulah akhirnya. Ayat itu kita dah baca dah, dan dalam kalau kita baca dalam tafsir yang lebih panjang dia cerita negeri Babil yang kita Babylon ini adalah satu-satunya negeri yang pertama sekali diwujudkan selepas daripada banjir besar zaman Nabi Nuh. Banjir zaman Nabi Nuh itu kena satu alam ni, satu dunia, satu globe ni semua tenggelam. Bila surut banjir tu, bandar yang pertama dibina ialah Babylon. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa yawmal qiyamati yukhzihim." Bukan setakat orang yang menentang Allah ni Allah binasakan mereka semasa di atas dunia, bahkan dia kata kemudian tidak cukup dengan azab di atas dunia, pada hari kiamat menghina Allah akan mereka itu, yakni diazab dengan neraka. Rupanya hak kena atas dunia, kena puput bangunan, afan jatuh, timpa penduduk dia mati habis semua itu, Tuhan kata itu tak apa, itu kecil. Hak lagi dahsyat aku simpan untuk kena di hari akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita akibat yang menimpa orang yang nak lawan dia. Wa yaqulu aina syuraka'i alladhina kuntum
yashtariquna fihim. Dan lagi berkata Allah Ta'ala bagi segala kafir hadis lidah malaikat, mana syarik aku dulu? Syarik ni maknanya associate, maknanya orang yang disekutukan dengan aku dulu. Di hari akhirat esok Tuhan tanya balik kepada orang yang sembah asnam, yang sembah berhala ni. Tuhan kata, aina syurakai, mana dia orang yang dulu masa hampa hidup hampa syirikkan dia dengan aku, hampa sembah aku, tapi ada juga satu berhala perantara di antara hampa dengan aku. Mana dia yang hampa kata begitu power di atas dunia dulu? Mana Tuhan kata? Yang ada kamu dulu bersalah-salahan dengan orang mukmin pada mereka itu. Yang hampa masih hidup di atas dunia dulu, hampa duk clash dengan orang Islam ni pasal berhala ni, pasal tokong ni. Orang Islam sembah Allah, hampa sembah tokong. Tapi hampa kata, dah kami sebenarnya sembah Allah juga. Cuma tokong ini sebab macam-macam cerita hampa duk buat ni, mana dia tokong-tokong tu? Sekira-kira kamu atas dunia dulu kamu sembah asnam, kamu tidak sembah Allah, dan orang mukmin sembah Allah, tidak sembah asnam. Qala allazina utul ilma, pada hari akhirat esok telah berkata oleh segala mereka yang diberi ilmu, yakni daripada kalangan anbiya dan orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Di hari akhirat esok, nabi-nabi dan orang yang beriman bila tengok orang kafir duk kena ganyang dengan api neraka ni, para nabi dan orang yang beriman kata, innal khizya al-yawm wasu' 'alal kafirin, bahwasanya kehinaan pada hari ini, yakni hari akhirat ini, dan kejahatan pada hari akhirat ini, melainkan orang kafir yang akan kena. Masa itu siapa yang Islam, mati Islam. Di hari akhirat esok bila tengok orang kafir yang kena azab, masing-masing kata, alhamdulillah kita tak silap pilih hati dunia dulu, kita pilih Islam, memang tak silap. Tengoklah apa jadi kepada orang yang tidak terima Islam. Inilah akibat mereka di hari akhirat. Allazina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, itu segala mereka yang memati akan mereka itu oleh malaikat maut, hal keadaan zalim mereka itu akan diri mereka itu, yakni mati kafir kerana tinggal beriman semasa di atas dunia. Orang yang jadi susah di hari akhirat itu orang yang macam mana? Allazina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, orang yang masa malaikat maut mai nak tarik nyawa dia, dia dalam keadaan zalim pada diri dia sendiri, maksudnya kafir. Dan orang kata apa kalau kita ditakdirkan Allah mati di 9 malam sehari? Kalau kita ditakdirkan mati di 9 malam sehari, 31 Ogos baru ni sahabat seorang meninggal, umur 39. Itu kerja hotel, itu dah bagus. Dia jadi manager bahagian sale ke apa, sale manager ke apa, satu hotel di sebelah Batu Fahim. Sudah bagus dia ikut kuliah, tapi kerja shift siang. Sepatutnya bila habis itu dia saatlah dia duduk saya apa settle yang tu yang ni pasal dia balik, dia tak balik, duduk di bangku. Kawan pun dia dah abang suruh tu dia letih, awak letih atau kita hari ni awak letih atau tengok sampai ke sebelah duduk bangku tu ni sebelah malam. Habis kerja pergi di Morbid sebelah malam, tak pernah dia buat apa ni, panggil pokoknya tak ada lah. Tengok ni kata cara kematian yang mutakhir ni dia lumayan macam ni. Kalau kita ditakdirkan nak mati pukul 9 tuan-tuan, pukul 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, itu sangat penting bagi kita. Ni yang kita doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, bagilah ending saya, penamat hidup saya ni bagilah cantik. Penamat ni apa tuan-tuan? Itu saat-saat akhir itu.
Kalau nak mati pukul 9, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59. Itu saat yang sangat kritikal. Saat yang sangat penting. Saat yang kita ni kira kalau boleh tak maulah hidup buat benda pelik-pelik, benda dosa, benda nak jadi masalah bagi kita. Kalau boleh tak mau buat pada masa tu. Pasal apa? Pasal itulah saat yang sangat diambil kira. Tuan-tuan, cerita masa nak menghadapi sakarat. Sakarat ni maksudnya mabuk. Maksudnya orang yang nak mati ni dia dalam keadaan sakarat. Kita tengok dalam hadis Nabi SAW, bila Nabi betul-betul dalam keadaan nazar. Tengok dalam Bukhari ada, Sahih Muslim pun ada. Nabi minta satu qadah, satu bukai ayam mangkuk. Aisyah buat main, Nabi celup tangan sapu muka. Nabi kata sesungguhnya kematian itu ada sakarat dia. Sakarat itu satu keadaan yang tak tahu nak apa, takut pun ada, keadaan cemas pun ada, keadaan gerun pun ada. First experience nak menghadapi mati. Mati ini dia tidak ada experience kedua, tidak ada experience ketiga. Itulah satu-satunya pengalaman yang kita nak kenal lalu. Oleh kerana dia satu benda yang kita tak pernah lalu. Maka orang yang nak menghadapi sakarat itu, dia takut, dia cemas, dia bimbang, dia confused, dia keliru, dia dibayangi oleh dosa-dosa lama dia duduk dalam keadaan. Tuan-tuan, tak tahu nak apa masa tu. Hanya orang yang melalui sahaja yang tahu. Macamnya dahsyatnya tu detik akhir. Nabi SAW manusia dipelihara Allah, dia okey. Saya celup tangan, sapu muka tu. Itu Nabi kata sesungguhnya mati itu ada sakarat dia. Inilah sangat penting yang kita sangat takut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Terkelok nyawa. Tak ada lagi. Terkelok nyawa tu, dia main pula tempoh masa, dia antara terkelok nyawa dengan nak pergi kubur pula. Satu lagi tempoh masa yang satu cerita main dalam hadis. Kalau sekiranya orang yang mati tu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mayat tu usung tu, dia tu suruh supaya disegerakan dia ke kubur. Ni adik-beradik kata tunggulah kita simpan petang saat ni lah, kita simpan sampai asam. Kalau boleh mayat tu nak bagi apa, simpan aku cepat. Pasal apa? Kubur tu raudhah min riyadil jinan. Kubur tu taman syurga tu tunggu aku. Awak amal buat langkah ni. Kata Allah lepas sang anak berlumpur tak sampai lagi telefon dah tahu nak bagan serai kita takut saya boleh dah imam kita buat mungkin 6 setengah dah imam kata jangan lambat sangat saya lagi mari tak apa dia buat lambat mayat tu dia kalau boleh cepat kalah. Pasal apa? Sebab dia nak pergi ke taman syurga, dia nak pergi ke raudhah min riyadil jinan. Kalau mayat itu sebaliknya, dia usung dia pergi kubur, dia dulu tanya, apa nak bawa aku pergi mana? Apa nak bawa aku pergi mana? Benda ini diceritakan di dalam hadis-hadis yang sahih. Dia cerita apa? Cerita dari terlucut nyawa sampai dia nak masuk kubur. Satu cerita main dalam hadis Nabi SAW. Dia main pula cerita yang kata innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah rumah pertama bagi alam akhirat. Ni pula satu cerita gerun lagi tu ada. Daripada selesai ke bumi perata tanah tu, nak boleh ke bunyi sangkakala ditiup tu, nak bangkit daripada kubur tu, itu pula satu tempoh masa. Kalau sekiranya dia orang yang beriman, Allah jadikan kubur dia ni mandal basar. Dalam hadis kata luas seluas mata memandang. Jadi kalau dia orang yang penuh dengan masalah, Allah jadikan kubur dia ni sempit sampai tulang rusuk pun berselisih. Begitulah keadaan sehingga sangkakala itu.
hak kita nak lalu ni tuan-tuan, lagi panjang daripada hak kita dah lalu lah di atas dunia ni. Susah, senang kita di sana bergantung kepada sejauh mana ikhlas kita di dalam beragama pada hari ini. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Maka kerana itulah ayat yang kita baca, ayat 28 surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala kata, allazina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, iaitu orang yang memati mereka itu oleh malaikat maut hal keadaan depa pada waktu nyawa nak cabut tu, depa dalam keadaan zalim akan diri mereka sendiri. Mati di mana? Mati tengah mabuk haram. Wal mati di mana? Mati ketika tengah buat zalim ke orang. Wal'iyadzubillah. Mati di mana? Mati di rumah sundal. Wal'iyadzubillah. Mati di mana? Mati ketika buat benda haram. Wal'iyadzubillah. Saat-saat akhir itu counted, diambil kira dan akan dilunas di depan Allah Subhanahu wa taala. Akan menurun ketika hendak mati. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alqaus salam, maka melontar mereka itu, akan menurun ketika hendak mati itu. Bila dekat nak mati ni, fa'alqaus salam, Allah lemparkan, lontarkan kepada mereka ni rasa surrender. Rasa surrender maksudnya apa? Orang yang nak mati, bila dia start nampak malaikat maut main, pada masa tu dia habis. Habis dah. Segala ego dia pun habis dah, segala sombong dia pun habis dah, segala kesang diri dia pun habis dah. Pasal apa? Allah sudah angkat hijab yang menutup mata dia, yang menutup penglihatan dia, pandangan dia. Dia sudah nampak malaikat maut main. Kalau malaikat itu main dengan pakaian serba putih, dia tahu dah yang ni good news, satu berita baik untuk dia. Tapi kalau bila Allah angkat hijab, dia nampak malaikat maut main dengan pakaian serba hitam, dia tahu dah kebira dia. Pada ketika itu Tuhan kata apa? Fa'alqaus salam, dicampakkan ke dalam hati orang yang nak mati ni rasa surrender dalam diri dia. Habis dia masa tu so nak cakap terang pun tak peluang dah, nak cakap sombong pun tak peluang dah. Pasal apa? Pasal sudah nampak benda ada duduk dengar telinga sebelum ni, sudah nampak depan mata. Satu tafsir lain dia kata ketika itu bukan ketika nak mati, ketika nampak api neraka. Ini ada dua tafsiran pada ayat ini. Satu kata bila dia nampak malaikat maut, dia dah main dah, surrender ke dah main. Lagi satu kata apa? Di hari akhirat esok, bila api neraka dinyalakan di depan dia, masa tu habis dia. Dia surrender lah. Baik, apa dia kata dalam keadaan surrender tu? Dia kata ma kunna na'mal min su', tiada ada kami, yang ni daripada dulu lagi kami tidak pernah buat kerja maksiat kufur ini. Dia deny, dia dinafikan apa dia buat sebelum ni. Bila tengok malaikat main baju hitam, dia tahu dah apa yang dia buat selama ni silap. Dia kata dekat malaikat dah, dia kata saya tak pernah buat benda salah tu. Nak mohon lagi masa tu. Dah, dia kata saya tak pernah. Ma kunna na'mal, tidaklah kami ni pernah buat min su'in, daripada benda su', benda jahat sebelum ni. Saya tak pernah buat jahat. Dia kata kat malaikat, waktu nyawa nak cabut belum ni, dia kata saya tak pernah buat jahat. Dah, saya tak pernah buat jahat. Saya tak pernah lawan Tuhan. Saya tak pernah tolak hadis Nabi. Saya tidak pernah cerca Islam. Saya tidak pernah hina agama saya. Lu kata begitu. Sambung ayat, dia kata bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Bahkan kamu dulu buat jahat sebenarnya. Malaikat kata dekat dia, sudah, masa hang sudah habis, aku nak apa kata hang jahat. Ni Allah cerita dekat kita dalam ayat ni, detik-detik akhir orang jahat waktu nak mati. Oh, dia kata dia tak buat jahat. Malaikat kata bala innallaha alim, ketahuilah bahawa Allah Ta'ala tahu hang jahat tak jahat. Allah Ta'ala tahu bima kuntum ta'malun, apa yang hang buat selama ni Tuhan tahu. Hang kata apa pun tak pakai hak, pakai hak Tuhan tahu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha falabisa mathwal mutakabbirin. Maka masuklah kamu akan segala pintu neraka Jahannam
hal keadaan kekal kamu di dalamnya. Tu kata tak, saya takut jahat saja. Mereka kata tak, hang sebenarnya jahat. Tuhan tahu. Cerita dari ni, pilih itu nak agama nak pergi masuk. Untuk neraka ni kita pandai terang macam mana pun tak nampak. Melainkan Allah angkat hijab bagi kita nampak yang kita neraka beriman Nabi satu muka bumi ni. Tapi tidak akan berlaku nanti. Melainkan pada Nabi SAW. Nabi sudah diangkat hijab, sudah nampak neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka sejahat-jahat tempat kembali segala orang yang takabur itu ialah neraka jahannam. Firman Allah, wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Ini dia main pula cerita orang yang beriman. Maka dikata bagi segala orang yang takut Allah Subhanahu wa taala, apakah yang diturunkan oleh Tuhan kamu kepada nabi kamu itu? Orang tanya orang yang beriman, Allah turun apa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata mereka itu, kata orang yang beriman, turun kebaikan. Orang beriman kata Allah sudah turunkan Quran. Quran itu kitab kebaikan. Itu orang beriman punya jawab. Lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ladarul akhirati khair wa la ni'ma darul muttaqin. Untuk segala orang yang berbuat kebajikan pada ini dunia, yakni dengan iman dan taat. Orang yang beriman, orang yang macam mana? Orang yang masih hidup di atas dunia, dia buat kebajikan, dia buat baik, dia beriman dan dia taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi mereka ini balasan baik dan dapat kebajikan balasan di atas dunia, dan bermula di negeri akhirat itu terlebih baik dari balasan dunia. Quran kata apa? Orang yang buat baik atas dunia pun dapat baik dah. Dapat baik apa? Orang kata baik atas dunia. Kalau kita ni baik, orang kata kita baik, kan? Bulan 4 tu kita dah baca hadis. Kita dah baca hadis cerita mayat usung ni. Nabi tengok satu mayat lalu, Nabi bagi berdiri. Nabi dia berdiri walaupun mayat orang kafir. Mayat lalu, walaupun mayat tu Yahudi, bukan orang Islam, Nabi bagi berdiri. Pasal apa? Pasal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ni kau pernah balik kepada Allah. Dia Islam kan, dia kafir kan, dia apa kan, dia mati, dia balik kepada Allah. Sama aja. Kita bagi respect. Sahabat duk cakap, kata dia ni apalah, punyalah bagih dia ke dunia ni, nak cari orang macam dia ni tak ada lah. Dengan pemorah, dengan semua komplit ada dekat dia. Tak ada orang nak ganti orang macam dia. Orang puji. Ni mayat lalu ni, semua orang puji. Baguslah nak cari orang macam dia ni tak ada lah. Tak pernah dengar marah orang. Baguslah nak cari orang macam dia ni pemorah. Baguslah nak cari orang macam dia ni cukup jaga kemasyarakatan. Bagus, puji. Nabi dengar, Nabi kata wajibat. Nabi kata wajib, kata dia wajib. Tu saya ada pula satu mayat ni. Orang tanya apa? Berapa orang mati hari tu? Nabi soal, mati yang ada 3 orang ni. Kisah. Tambah di muka Madinah ni. Kan, habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada saat bunyi. As-salatu ala al-amwat. Amwat maksudnya apa? Ramai. Kalau kita as-salatu ala al-rajul, satu lelaki mati. As-salatu ala al-mar'ah, satu perempuan mati. As-salatu ala al-tifl, satu budak mati. As-salatu ala al-amwat, menaruhkan mati. Dan kalau masuk betul dia punya banyak main kita semua tu, main mati banyak main. Habis semayang lagi buka Allah tengok nak kereta main tunggu di gate nombor 1, gate Abdul Aziz, tepi pintu istana Jabal Qubais tu, kereta mayat tunggu sampai 7 minit. Mana 7 mayat tu ada hari ini. Biasa. Di zaman Nabi, satu mayat lalu
Orang pakai puji kata bagus, Nabi kata wajib kat atas dia. Tu sama main ayat kedua pakai dukun dia. Allah dia ni patut rumah aku 2-3 tahun dulu. Macam tu yang orang tu kasar. Orang yang kata orang ini tu apa dia tangan pegang beri temaga dia tangan kan mati dia kata dia ni patut rumah aku 2-3 tahun dulu minta buang menyusah orang tu. Nabi kata wajibat. Tak elok pun wajibat. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, dia apa cerita tadi main satu main semua puji pun kata wajibat ni main apa cerita? Nabi kata hak main tadi semua orang kata bagus wajibat, maksudnya wajib ke atasnya syurga. Ni hak main ni pakat dukuh beri temaga atas belakang ni, Nabi kata wajibat, maksudnya wajib ke atasnya neraka. Pasal apa? Imam Nawawi dalam menguraikan hadis ni dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi kata apa? Dia kata Allah mengilhamkan ke dalam hati orang ramai ni. Kalau dia tu betul-betul bagus, walaupun musuh masa dia atas dunia, mulut dia akan lebih kata bagus. Walaupun atas dunia ni musuh, pasal apa? Pasal pagi misalnya. Aku pagi buat pelorong, hang pagi buat tuyul. Aku dengan anak tak lebih. Pasal mati. Jadi dia sebut nama dia kondem, sebut nama kondem. Bola ni tak ada tinggi nak smash. Main pakai mata pun smash. Pasal apa? Musuh politik. Mana boleh lepas? Mesti sidai cukup-cukup kan. Musuh politik. Mati kau tu. Bila mati, mulut ni dia keluar main. Dia kata bagus dia ni tak macam lain. Dia pergi dulu lah. Dia pergi dulu ni. Dia kata dia ni tak macam lain. Tapi dia ni memang tak boleh pakai otak dia ni apa ya. Dia buat kecuali jual sama. Yang boleh terapit di mulut dia puji itu pasal apa? Imam Nawawi kata Allah mengilhamkan dalam hati orang ni. Dia tak apa yang bohong. Dia marah kerana apa? Orang-orang pun dalam hati dia. Dia kata, dia ni bagus. Kalau ada dia ni bagus. Kalau tak ada dia ni tahu lagi puan ni. Dia ingat betul. Nampak tak? Ini ilham yang Allah campur dalam hati manusia. Kalau betul-betul bagus. Kesimpulan daripada hadis tu apa dia nak nampak kat kita? Dia nak suruh kita ni jadikan diri kita orang bagus, supaya kawan dan lawan mengakui baiknya kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang kita baca ni, walillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ladarul akhirati khairun wa la ni'ma darul muttaqin. Yakni bagi segala orang yang berbuat kebajikan pada ini dunia, yakni dengan beriman, dengan taat masa di atas dunia, dapat kebajikan dan balasan baik di dunia. Kalau dia orang baik, atas dunia lagi orang puji dia kata baik. Dan bermula di negeri akhirat itu lebih baik lagi balasannya di sisi Allah akhirat itu sekadar dia disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa nak mati, Quran kata apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu cerita orang baik mati. Orang baik mati ini disambut, dialu-alukan dia untuk balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka baginya di akhirat esok syurga. Dan sebaik-baik tempat kembali bagi orang yang muttaqin itu ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Masuk mereka itu di dalamnya selama-lamanya. Orang baik-baik ini masuk syurga. Syurga itulah tempat dia duduk selama-lamanya. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir daripada bawah syurga itu segala sungai air tawar. Nanti dia selalu sebut di mana ni tak tahu lah, tentu sangat menarik tempat ini. Allah Subhanahu wa taala bila dia sebut aja pasal syurga, dia sebut tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah syurga itu sungai-sungai. Apa dia tak tahu, tapi mesti something yang cukup special. Maka kerana itu Allah ulang sebut berkali-kali. Dia kata syurga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Lahum fiha ma yasha'un. Bagi yasha'un tu baca panjang tu, dia tulis tu tak betul tu.
lahum fiha ma yasha'un. Dia baca panjang macam tu. Bagi mereka itu pada dalam syurga itu barang yang kehendak mereka itu, iaitu daripada nikmat dan lazat syurga. Masuk syurga ni nak apa dapat? Nak apa dapat? Teringat aja dalam hati ni nak apa? Jangan lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang tiada terlintas di hati dan tiada terlihat oleh mata dan tiada pernah terdengar oleh telinga, ada di dalam syurga. Duk tunggu nak bagi ke dia. Firman Allah, kadzalika yajzillahul muttaqin. Seperti balasan itulah membalas Allah Subhanahu wa taala atas segala orang yang muttaqin. Orang yang jadi orang yang bertakwa, orang yang baik-baik di atas dunia ini, inilah balasan yang Allah sediakan kepada mereka. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Dan segala orang yang mati akan mereka itu oleh malaikat hal keadaan mereka itu suci daripada kufur dan dosa. Ni, orang yang masa dia nak mati itu ending dia cantik. Ni pula nak cerita. Meninggal, dia tunggu nak sembahyang subuh. Meninggal, Allahu Akbar, anugerah. Meninggal tengah sembahyang tarawih. Allahu Akbar, anugerah. Meninggal tengah baca Quran, tengok sembah atas mushaf Al-Quran. Ini tengok tak ada dah. Alhamdulillah. Itu di antara bentuk kematian yang Allah sebut dalam Quran, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, iaitu orang yang mematikan mereka itu oleh malaikat hal keadaan dia dalam keadaan suci, bersih daripada kufur dan dosa. Cantik. Yaquluna salamun alaikum, berkata malaikat bagi orang-orang yang baik-baik ini, yakni ketika nak mati, salam alaikum. Itu dia. Malaikat main nak ambil nyawa dia, malaikat bagi salam ke dia. Salamun alaikum. Salamun alaikum. Malaikat main bagi salam, selamat atas kamu. Dan dikata bagi mereka itu pada akhirat, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, dan masuklah kamu ke dalam syurga balas dengan barang yang ada kamu buat amal kebajikan di atas dunia. Masa nak mati, malaikat main dengan penuh sopan, main bagi salam kat dia, salamun alaikum. Boleh ada kita Desember kita tulis salam saja. Kita tulis assalamualaikum, kita tulis salam. Boleh tak boleh? Tapi Quran bercerita ni boleh. Salam, salamun alaikum, salam. Salam itu ucapan sama-sama ahli syurga di syurga itu. Sebab kata salam, tak salah daripada lepas dalam Facebook kata salam pula benda tu lagi. Tak nak jawab dia. Itu keluar benda-benda bunyi apa nak bercakap, cara nak tulis insya-Allah ni kena 3 kata-kataan, tak boleh tulis 2 lah. No. Yang pun Islam tu kena bunuh mata ada bincang kata insya-Allah 2 kata ke 3 kata. Wah, lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Quran kata apa? Orang yang tayyibin, orang yang baik-baik ni bila nak mati, yaqulun, malaikat semua main masa nak cabut nyawa, malaikat kata salam, salamun alaikum. Salam, selamat ke atas kamu semua. Baru bismillah cabut nyawa dia. Begitu. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam syurga sebagai balas kepada apa yang kamu buat kebajikan di atas dunia. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Dan tiada minta mereka itu, yakni segala kafir itu, melainkan bahawasanya datang akan mereka itu oleh malaikat maut bagi ambil nyawa mereka itu saja. Au ya'tiya amru rabbik, atau datang kerjaan Tuhan engkau daripada azab ataupun hari kiamat. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim, seperti yang demikian itulah telah berbuat oleh segala kafir yang dahulu daripada mereka itu, yakni kafir-kafir yang dahulu kala dusta mereka akan rasul mereka itu, dan dibinasakan mereka itu semuanya. Jadi kita apa? Lawan Tuhan ini kesudahan dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan tiadalah zalim akan mereka itu oleh Allah, akan tetapi mereka zalim diri mereka sendiri.
Tuhan tak buat zalim dekat mereka, tetapi mereka sebenarnya yang menzalimi diri mereka sendiri. Nah, Allah Ta'ala. Lepas ini kita sambung ayat fa'asabakum sayyi'atu ma'amilu, maka kena dan mereka itu oleh kejahatan barang yang mereka itu kerja, yakni balasan neraka. Ini yang nanti mohon cerita daripada dengan Allah. Ini tentang dia akan main cerita tentang kepercayaan khurafat. Kepercayaan khurafat. Kalau dalam masyarakat Arab dulu, mereka dengan unta, dan mereka dengan unta, dia ada unta dia panggil unta bahair, ada unta dia panggil unta sawahid. Kepercayaan itu. Yang kata unta bahair ni, unta tu bila beranak 5 kali. Kepercayaan. Orang putih kata superstition and belief. Kepercayaan marut-marut. Dia percaya kata unta ni bila dia beranak 5 kali dan anak yang kelima pergi main anak jantan. Maka unta yang beranak 5 kali, anak kelima anak jantan ni hendaklah dirabitkan telinga unta tu. Koyak, potong bagi rabit. Dan unta tu tak boleh siapa hidup sembelih makan ke apa-apa. Bagi rabit telinga tu mana unta ni kira tak ada apa-apa lah. Maka unta tu dipanggil bahagia. Tak ada apa saja kabut. Kepercayaan. Unta sawahid ni pula dia unta yang dia buat nazar. Buat nazar. Dia bernazar kata kalau anak dia apa macam mana ke apa, dia kata unta ni dia nazar lah. Jadikan unta sawahid, unta yang dilepas. Dia jadi unta tak ada tuan. Sebab tuan dia kira dah nazar lah, kalau apa dapat ni dia nak lepas unta ni, maka unta tu jadi unta sawahid. Lepas dulu tak ada tuan. Melila orang win sana sini, apa seorang nak tangkap sembelih mata pun tak boleh, susu dia pun tak boleh, Allah apa semua, dia jadi unta melila sampai pembut unta tu. Pasal apa? Pasal dia sudah diniatkan nazar, maka dia ni tak boleh siapa sentuh dia. Kepercayaan. Dan kalau kita kaitkan dalam masyarakat kita bukannya ini. Beli rumah baru, nak masuk bila, mau ada tak nak masuk bila ni, mau baru ni, kalau bapak kita ikut di sekolah ni nak masuk pun, dia ambil lukir apa tak boleh ke dah. Tak boleh mak, saya mesti kena masuk cuti sekolah ni, saya mesti kena masuk cuti sekolah ni, saya tak ada masalah lain lah. Tak boleh, dia kata. Ni kata mak ni pun tak boleh. Dia pasal apa? Dia ada kitab dia pula, kita tak boleh masuk. Pasal apa tu kadang-kadang tak ada explanation pun, tapi tak boleh. Hanya duk bantah untuk dua kata. Main nak main cing. Hanya duk bantah untuk dua kata. Untuk kira orang ni, dia tak kira tak boleh. Mana ada hari siap, Tuhan buat hari semuanya baik-baik belakang. Tak ada hari siap. Pasal apa? Pasal kepercayaan. Kepercayaan. Benda-benda ni berlaku dalam masyarakat dulu lagi. Dan kita akan baca, akan datang insya-Allah dalam mukadimah kita baca cerita tentang Nabi SAW sembahyang gerhana matahari. Kan? Matahari gerhana. Dan matahari gerhana Nabi turun Ismail. Sembahyang gerhana matahari, Fatihah, surah, rokok. Bangkit daripada rokok sampai Allahu liman hamidah, sambung lagi. Baca apa semua, rokok lagi. 2 kali rokok, baru sujud. Antara 2 sujud. Bangkit rakaat kedua. Bangkit rakaat kedua, baca Fatihah, surah, rokok. Bangkit pada rokok, sambung baca lagi. Mau baca lagi, rokok lagi. 2 kali rokok juga, lepas itu baru sujud. 2 kali sujud, baru pergi salat. Jadi bila habis, dan tiap-tiap satu rakaat itu punya panjang Nabi baca. Habis Nabi berkhutbah. Sembahyang gerhana, Nabi berkhutbah. Dalam khutbah Nabi itu Nabi beritahu. Nabi kata satu benda nak banyak. Berlakunya fenomena gerhana ini bukan kerana ada siapa beranak main, dan bukan kerana ada siapa-siapa mati. Maka dengan itu jadi gerhana. Tak ada kena-mengena dengan orang diberanakkan dengan orang yang
mati. Tak ada. Nabi kata sebaliknya ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala tu, nak memurnikan akidah daripada kepercayaan yang macam-macam ni. Nabi bagi clear, benda ni tak ada sangkut dengan kepercayaan awal dan apa. Ini hanya tanda kekuasaan Allah. Lepas tu Nabi explain di ujung khutbah dia tu. Explain tu yang bulan depan. Ada lagi explanation Nabi tu. Dan Nabi sebut satu nama, dan nama tu ada sangkut dengan punta bahair, punta sawaib ni. Yang tu nak kena tunggu bulan depan. Kan? Dia nak ceritanya kata apa? Satu kejadian tu dia relates, dia berkait di antara satu sama lain. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk dan hidayah kepada kita dan kita kekal di atas jalan kebenaran. InsyaAllah kita tambah dengan tasbih kafarah dan surah Al-Mas. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.